Okey, jadi masa pun bergerak, rekod pun dah mula. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi suara cikgu jelas? Cikgu nak dengar sikit suara daripada semua. Suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey, suara cikgu tak tersekat-sekat kan? Okey je kan? Okey je kan cikgu punya suara? Cakap okey. 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 Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan mula share skrin. Kita akan tengok apa yang cikgu nak ajar pada petang ni. Okey, kejap cikgu share skrin. Okey, dah boleh nampak dah skrin cikgu share? Dah. Okey. Jadinya apa yang kita nak belajar pada petang ni, ini adalah kelas kita untuk pengukuhan algebra yang terakhir. Cikgu punya target. Cikgu punya target. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu punya target semua orang habis kelas ni dia boleh selesaikan soalan macam ni. Dia boleh selesaikan soalan macam yang cikgu tunjuk dekat depan. Cikgu tak macam susah ke? Ya susah kalau mula-mula. Ya susah kalau kita tak belajar. Jadi follow cikgu punya lesson supaya bila habis je kelas kamu boleh selesaikan soalan macam bentuk dekat depan. Boleh cikgu teruskan? Okey. Okey. Jadi kita mula-mula sekali kita takkan pergi straight dekat sini. Kita recap balik apa yang kita dah belajar kelas-kelas lepas. Ada 3 kelas yang kita dah belajar. Okey, kelas yang pertama, kita pergi kepada kelas yang pertama. Kelas yang pertama kita belajar rule algebra. Ingat kita ada 4 kelas bulan ni. Kita ada 4 kelas. Semua 4 kelas ni kita pergi kepada pengukuhan algebra. Okey, kelas yang pertama kita faham tentang apa? Kita faham tentang hukum nak selesaikan algebra. Hukum penyelesaian algebra. Hukum penyelesaian algebra. Okey, jadi bila cikgu bercakap tentang hukum penyelesaian algebra, dia ada 4 jenis hukum. Dia ada 4 jenis hukum. Yang pertama-tama sekali, cikgu tunjuk dekat kamu semua. Kalau positif, bila dia pindah ke sebelah, dia jadi apa? Negatif. Okey, bagus. Okey, cikgu nak masing-masing semua jawab. Okey, yang tu yang pertama. Sekarang yang kedua. Kalau negatif, pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Okey, bagus. Okey, itu yang kedua. Kita pergi kepada yang ketiga. Kalau darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Ya, dia jadi bahagi. Okey, dan kita pergi yang terakhir. Kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat, bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Okey, pandai. Darab. Jadi, dalam kelas pertama kita belajar 4 benda ni. Macam mana nak pakai 4 benda ni? Okey, itu kelas yang pertama. Itu kelas yang pertama, kita cek dekat diri kita macam mana kita nak selesaikan positif jadi negatif, negatif jadi positif, darab jadi bahagi, bahagi jadi darab. Okey, lepas tu kita belajar pula kelas kedua. Kelas kedua pada bulan ni. Kita belajar apa? Kita belajar tentang sebutan serupa. Sebutan serupa. Okey, kita belajar tentang sebutan serupa. Jadi bila kita belajar tentang sebutan serupa, kita tahu yang mana boleh diselesaikan dan mana tak boleh diselesaikan. Kita pergi kepada contoh nombor 1. Kalau cikgu cakap A tambah A dapat berapa? 2A.
Okey, pandai. Kita akan dapat dia 2A. Kalau cikgu cakap yang seterusnya, kenapa A tambah A dapat 2A? Sebenarnya depan A ada nombor. Apa nombor dia? 1. Ya, 1. 1A dengan 1A. Jadi bila 1 tambah 1 dapat 2A. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. 2A tambah 5A. 2A tambah 5A dapat berapa? 7A. Pandai. 7A. Kita akan dapat 7A. Pandai. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Kita pergi kepada cikgu buat pula contoh 2X tambah 4Y. Apakah jawapan 2X tambah 4Y? 2X tambah 2X 4Y. tambah 4Y. Pandai. 2X tambah 4Y. Dia tak boleh tambah. Kenapa? Sebab dia sebutan yang berbeza. Okey, cikgu pergi pula contoh yang keempat. Cikgu buat 5X tambah 10. 5X tambah 10 dapat berapa? 15X. Salah, 5X bukan 5X tambah 15X. 10. Ya, 5X tambah 10. Okey, kenapa dia boleh ditambahkan? Kalau kita tengok dekat sini, kenapa nombor 1 tu boleh ditambahkan? Sebab dia huruf A dengan A. Jadi bila dia huruf dia sama, keadaan dia sama, jadi dia boleh ditambahkan. Jadi dekat sini kita dapatlah dia 2A. Untuk soalan nombor 2, 2A tambah 5A. Dia dekat nombor 2 ni dia ada huruf A. Dia ada huruf A. Dekat nombor 5 ni dia ada huruf A. Jadi 2 dengan 5 boleh tambah. Dia jadi 7A. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dekat contoh pertama dengan contoh kedua, dia punya sebutan adalah serupa. Sebutan serupa ni kalau kod-kod ada yang ambil DLP in English. Like terms, kita panggil like terms. Okey. Yang ketiga, 2X tambah 4Y. Kenapa 2X tambah 4Y dapat juga 2X tambah 4Y? Kenapa? Bagi tahu cikgu. Huruf tidak sama. Ya, huruf tak sama ataupun kita cakap keadaan yang berbeza. Keadaan dekat nombor 2 dia ada huruf X. Manakala keadaan dekat nombor 4 dia ada huruf Y. Jadi X dengan Y dia tak berlaga angin. Orang Kelantan kata dia tak berlaga angin. Jadi bila dia X, seorang Y, dia tak boleh tambah. Jadi bila dia tak boleh tambah, jawapan dia akan jadi 2X tambah 4Y juga. Itulah yang dimaksudkan dengan nombor 3. Nombor 3 cikgu tunjuk contoh bila huruf dia berbeza. 2X dan 4Y. Sekarang cikgu pergi kepada contoh yang keempat. 5X tambah 10. Kenapa 5X tambah 10 kita tak boleh tambah? Sebab 5X ada huruf, 10 tak ada huruf. Ya, pandai. 5X ni ada huruf. 10 ni tak ada huruf. Jadi dekat sini kita cakap apa? Kita cakap dia sebutan yang berbeza. Keadaan yang berbeza. Jadi ini adalah nota daripada cikgu. Ini dekat contoh yang pertama dengan contoh yang kedua, kita bercakap tentang keadaan yang sama. Keadaan yang sama. Jadi bila keadaan yang sama, kita boleh tambah dan kita boleh tolak. Kita pergi pula kepada nombor 3 dengan nombor 4. Nombor 3 dengan nombor 4, kita bercakap tentang keadaan yang berbeza. Kita bercakap tentang keadaan yang berbeza. Apa maksud keadaan berbeza? Macam tadi, contoh nombor 3, hurufnya berbeza. Sini X, sini Y. Contoh yang nombor 4, sini ada huruf, sini tiada huruf. Jadi bila dia keadaan yang berbeza, kita tak boleh selesaikan dia punya tambah dan tolak. Okey, jelas ke untuk dekat depan ni? Boleh faham setakat ni? Nak dengar suara sikit? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi sebelum kita teruskan, kita akan buat sedikit pengukuhan untuk kelas nombor 2. Kita akan buat sedikit pengukuhan untuk kelas nombor 2.
Jadi kita tak terus pergi kita pergi slow-slow. Kita pergi slow-slow. Jadi kita buat nak buat pengukuhan ni. Kita nak buat pengukuhan. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey. Cikgu akan buat satu soalan. Lepas tu cikgu nak kamu buat satu soalan. Kalau cikgu tengok ramai yang salah, kita akan proceed lagi satu soalan. Lepas tu barulah cikgu pergi kepada kelas kita yang 3, iaitu kelas minggu lepas. Okey, untuk kelas sekarang ni, apa yang cikgu nak ajar ni? Apa yang cikgu nak tunjuk ni? Cikgu nak kukuhkan untuk kelas nombor 2. Kelas nombor 2 adalah tentang sebutan serupa. Okey. Jadi dekat nombor 5, dekat contoh soalan ni, contoh ni adalah contoh. Cikgu bawa sekali dengan langkah dia. Langkah penyelesaian dia. Jadi masing-masing sila salin. Okey, cikgu salin balik soalan. 118 tolak X sama dengan 4 tambah 5X. Okey, yang pertama-tama sekali, bila kita nampak X sebenarnya ada nombor depan X ni. Apa nombor dia? 1. Okey, 1, pandai. Okey, langkah yang pertama, apa dia langkah pertama? Kita bulatkan ataupun kita tentukan sebutan serupa. Tentukan sebutan yang serupa. Yang serupa. Okey, macam mana cikgu nak tentukan? Cikgu buat yang warna biru. Cikgu buat, ni nota cikgu. Warna biru untuk yang ada huruf. Jadi cikgu bulatkan untuk yang warna biru yang ada huruf. Sini ada huruf, nampak cikgu nampak huruf X. Sini ada huruf, cikgu nampak nombor 5 dekat situ. Nampak huruf X dekat situ. Okey, yang kedua, cikgu buat warna hijau. Warna hijau, cikgu buat untuk yang tiada huruf. Tiada huruf. Cikgu bulatkan 118 dengan bulatkan nombor 4. Kenapa cikgu bulatkan 118? Sebab 118 tiada huruf. Kenapa cikgu bulatkan nombor 4? Sebab nombor 4 tiada huruf. Untuk langkah nombor 1, jelas ke yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Jelas. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada nombor 2. Lepas kita tentukan sebutan serupa, kita samakan tempat. Samakan tempat kedudukan yang serupa. Samakan tempat sebutan serupa. Okey, macam mana nak samakan tempat? Okey, yang pertama, untuk yang belah kiri, kita kena pastikan dia ada huruf. Untuk yang ada kiri, dia ada huruf. Mana kiri? Mana kanan? Nanti cikgu tunjuk. Untuk yang kanan, cikgu salin tahu ni. Untuk yang kanan, dia tiada huruf. Jadi, kita fokus kepada kiri dan kanan. Kita fokus kepada kiri dan kanan. Mana satu bahagian kiri, mana satu bahagian kanan. Kita anggap sama dengan tu duduk tengah-tengah. Sama dengan ni duduk tengah. Jadi bila kita dah anggap dia duduk tengah, yang belah sini, yang cikgu tunjuk ke kiri tu, ini adalah bahagian kiri. Yang ini, bila kita dah anggap dia duduk tengah-tengah, ini kita anggap dia bahagian kanan. Jadi kita cek yang ada huruf duduk belah kiri. Negatif 1X. Dia dah memang duduk belah kiri. Jadi kita tulis sahaja negatif 1X. Tapi masalahnya 5X ni duduk kanan. Bila dia duduk kanan, nak buat macam mana? Kita kena pindahkan ke kiri. Jadi 5X ni di dalam keadaan positif 5X ke dalam keadaan negatif 5X? Cikgu nak tanya kamu. Negatif. Dia dalam keadaan positif. Nampak tu. Jadi nak tengok dia positif negatif macam mana? Kita tengok dia dekat belakang dia. Setiap simbol adalah positif negatif. Setiap huruf dia ada simbol. Simbol dia dekat mana? Dekat belakang. 1 ni simbol dia negatif. 5 ni simbol dia positif. Jelas ke sampai situ? Jelas.
Okey, mana yang lain ni? Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Jelas. Okey, sekarang bagus. Okey, 5x ni positif. Sekarang kalau kita nak alihkan 5 sahaja atau x sahaja, dia darab jadi bahagi. Sekarang kita nak alihkan 5x. Positif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Positif pindah ke sebelah, dia jadi? Negatif. Ya, dia akan jadi negatif 5x. Sama dengan kita dah selesai untuk yang ada huruf. Sekarang kita tengok pula yang tiada huruf. Nombor 4 dah memang duduk kanan. Jadi kita salin balik nombor 4. Yang kita kena alih sekarang ni adalah 118. Cikgu soal kamu, 118 ni dia dalam keadaan positif ke dalam keadaan negatif? Negatif. Positif. Ya, dia dalam keadaan positif. Kalau kita tak nampak simbol dia positif ke negatif, sebenarnya dia dalam keadaan positif. Jadi bila positif pindah ke sebelah, dia jadi apa? Positif pindah. Negatif. Ya, dia jadi negatif. Negatif berapa? Negatif 118. Inilah yang kita nak buat. Inilah yang kita kena faham. Kita tengok dekat sini 5x. 5x masa dia dekat kanan, dia positif. Dan kita pindah ke kiri, dia jadi negatif. 118 masa dekat kiri, dia positif. Masa kita pindahkan ke kanan, dia jadi negatif 118. Jelas ke untuk step nombor 2 ni? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Step yang ketiga, bila kita dah samakan tempat sebutan serupa, kita selesaikanlah sebutan serupa. Kita selesaikan sebutan serupa. Okey. Jadi, step nombor 3, macam mana nak selesaikan sebutan serupa? Selesaikan hanya pada tambah dan tolak sahaja. Tengok kepada negatif 1x, kita ambil nombor dia sahaja, negatif 1. Tengok kepada negatif 5x, kita ambil nombor dia sahaja, negatif 5. Sekarang tekan kalkulator atau kamu boleh congak is better. Negatif 1, negatif 5 dapat berapa? Negatif 6. Ya, kita dapatlah dia negatif 6x. Sama dengan kita tekan kalkulator 4 tolak 118. Dapat berapa? Negatif 114. Negatif 114. Ya, negatif 114. Ini adalah cara kita selesaikan. Kalau ada kalkulator, kita tekan kalkulator. Kalau kita boleh congak, lagi bagus. Lagi digalakkan. Tapi jangan sampai salah. Okey. Okey, jelas ke untuk step nombor 3? Untuk langkah nombor 3 ni jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula langkah nombor 4. Apa langkah nombor 4? Dapatkan nilai huruf ataupun kita bercakap tentang pemalah. Kita carilah, barulah kita boleh cari nilai pemalah. X ni bila kita nak X tu, maksudnya kita kena tinggalkan. X tu duduk sorang-sorang. Jadi X sama dengan bila kita nak tinggalkan X ni sorang-sorang, ada kacau pula. Negatif 6 ni kacau. Jadi negatif 6 ni kita kena pindah ke sebelah sana. Kita kena pindah. Okey. Negatif 114 tak ada apa-apa. Sekarang ni negatif 6 tu yang kita pindah. Bila nombor dengan huruf dia duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan darab ke bahagi? Bahagi. Salah, dia dalam keadaan darab. Bila nombor, mana nombor dia? Negatif 6 ni. Dengan huruf, ni huruf dia X ni. Dia duduk sebelah-sebelah. Maksudnya bila dia duduk sebelah-sebelah, jadi maksudnya negatif 6 tu adalah dalam keadaan darab. Jadi bila darab, pindah ke sebelah dia jadi apa? Bagi. Ya, barulah kita buat jadi bahagi. Negatif 114 bahagi dengan negatif 6. Tekan kalkulator negatif 114. Dapat berapa?
19. Okey, kita dapat X sama dengan 19. Inilah cara kita nak cari jawapan dekat nombor 5. Inilah cara kita nak cari jawapan dekat nombor 5. Okey, cikgu nak soal kamu semua. Jelas ke 4 langkah yang cikgu tunjuk dekat depan? Ada soalan tak nak tanya cikgu? Antara 4. Okey, bagus. Okey. Kalau jelas, cikgu nak masing-masing cuba buat nombor 4. Okey, cikgu petakkan dekat sini. Okey, cuba selesaikan nombor 4. Cikgu minta izin nak pergi kuatkan kipas jap. Ada huruf. Okay, macam biasa dah siap hantar dekat WhatsApp. Cikgu tunggu. Apa? Okay, dah siap hantar tau. Okay, bagus. Dah ada yang dah hantar. Okey, bagus. Kalau tak faham bagi tahu bagi tahu terus. Sebab lepas ni cikgu nak pergi lagi jauh. Pandai. Bagus An Alisara. Betul. Cikgu, Ya. boleh tak saya nak pergi tanda? Okey. Bagus Portia. Bagus, pandai. Cikgu bagi lagi 3 minit. Okey, bagus.
Okey, lagi 1 minit lagi. Okey, cikgu tunggu. Lagi 1 minit lagi. Siapa-siapa yang tak faham, jujur je. Bagi tahu terus. Cikgu tengah check tau. Sebab tu cikgu suruh hantar. Nanti cikgu bagi tahu kalau yang salah tu salah kat mana. Tak tahu betul ke tak? Betul. Bagus. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, kita akan teruskan kelas kita untuk buat soalan 4. Kita kena kukuhkan soalan 4. Ya. Kenapa tu? Okey, kejap ada kawan-kawan baru hantar. Okey, jadi sekarang ni masing-masing tengok cara penyelesaian dia. Ada orang tak ni? Ada cakap ada. Ada. Seorang je, yang lain mana? Ada cakap ada. Okey. Ada. Okey, bagus. Okey, cikgu dah dapat dah. Ramai yang hantar. Bagus. Okey, tapi sekarang ni cikgu akan terus buat dekat depan. Okey, jadi masing-masing boleh tengok setiap langkah yang cikgu nak tunjuk. Ramai yang dapat jawab. Jadi lepas ni cikgu akan teruskan kepada yang ada kurungan pula. Iaitu kalau ada kurungan melibatkan kembangan. Okey, jadi dekat sini apa yang cikgu nak ajar adalah kamu punya pengukuhan dalam menentukan yang mana satu sebutan serupa, yang mana satu dia punya kawan. Cikgu ajar slow. Jadi kamu boleh dengar betul-betul. Yang pertama sekali, fahamkan apa yang cikgu ajar. Kalau tak faham, jujur dengan cikgu. Boleh saja tanya dengan cikgu straight dekat dalam kelas ni ataupun kod-kod malu tanya dalam WhatsApp. Okey, yang kedua, kalau kamu tengok jalan kerja kamu salah, jawapan kamu salah, salin balik pembetulan. Boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan mula selesaikan soalan dekat depan. 157 tambah Y sama dengan 11Y tambah 17. Sekarang yang Y ni sebenarnya ada nombor berapa dekat depan Y ni? Cikgu tanya tu. Ada nombor berapa dekat depan Y tu? 1. Ya, dia ada nombor 1. 1. Bagus. Okey. Jadi kita pergi kepada langkah pertama. Langkah pertama, tentukan sebutan yang serupa. Yang ada huruf, cikgu buat warna biru. Okey, ini huruf dia. Ini ada huruf. Yang tiada huruf, cikgu buat warna hijau. Cikgu bulatkan 157. Dah dia tak ada huruf. Cikgu bulatkan 17. Tak ada huruf. Okey, untuk langkah nombor 1 jelas ke? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okey, bagus. Sekarang kita pergi kepada langkah kedua. Samakan pula tempat sebutan serupa. Yang di kiri ada huruf, yang di kanan tiada huruf. Mana kiri dengan kanan dia? Okey, cikgu buat. Cikgu buat. Okey, ini adalah dia punya kiri. Ini adalah dia punya kanan. Okey. Jadi kita dah ada bahagian kiri dengan kanan. Okey, tengok. Nota cikgu dekat nombor 2. Samakan tempat sebutan serupa. Yang di kiri ada huruf. 1Y dah memang duduk belah kiri. Jadi kita salin balik 1Y.
11Y ni dia duduk belah kanan. Jadi kita kena alih dekat kiri. Jadi cikgu nak soal kamu. 11Y tu sebenarnya positif 11Y ataupun negatif 11Y masih di dekat kanan. Sekarang masih di dekat kanan ni positif 11Y ke negatif 11Y? Positif. Positif. Ya, pandai. Dia positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, dia jadi negatif 11Y. Pandai. Selesai dah untuk yang ada huruf. Sekarang baca balik nota yang belah kanan untuk yang tiada huruf. Jadi belah kanan ni ada 17. Ya Syahmi. Syahmi ada angkat tangan tu. Ada soalan? Dia tekan. Okey, 17 tu dah memang duduk belah kanan. Jadi kita salin balik 17. Yang belah kiri ada 157. Kita nak yang tak ada huruf duduk belah kanan. Jadi kita kena alihkan 157 ni dia duduk kiri. Kita kena pindahkan dia ke kanan. Okey, 157 masa dekat kiri dia positif ke negatif? Positif. Ya, dia positif. Jadi bila positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. Ya, dia negatif 157. Selesailah langkah 2, cikgu. Untuk langkah 2, jelas ke? Jelas. Okey, Jelas. bagus. Okey, bagus. Langkah ketiga, selesaikan sebutan serupa. Maksudnya kita boleh tambah. Kita nak kena selesaikan tambah ataupun tolak. Jadi kita tengok. 1, dia ada nombor. 1 tolak 11. Tekanlah kalkulator tu. 1 tolak 11 dapat berapa? Negatif 10. Ya, kita dapat negatif 10Y. Sama dengan 17 tolak 157. Dapat berapa 17 tolak Negatif 150? 140. Ya, negatif 140. Selesailah langkah kita yang ketiga, iaitu kita dah selesaikan sebutan yang serupa. Sama ada dia tambah dan dia tolak. Jelas ke untuk langkah ketiga? Nak dengar suara sikit? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang kita pergi kepada step yang terakhir. Kita dapatkan nilai huruf. Iaitu ada nilai Y dekat sini. Jadi kita nak Y tu sahaja duduk dekat situ. Jadi yang negatif 10 ni kamu kena pindah. Kamu kena pindah. Jadi bila kita nak pindahkan negatif 10, kita kena tengok. Dia duduk betul-betul sebelah huruf. Maksudnya dia dalam keadaan apa? Darab. Darab, pandai. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Iya, darab pindah ke sebelah jadi bahagi. Jadi kita buat per, maksudnya buat belah bawah. Siapa buat negatif 10 bahagi 140, dia salah. Jadi kita buat macam mana? Kita buat dia, kita letakkan negatif 10 tu dekat belah bawah. Jadi Y sama dengan, tekan kalkulator, negatif 14. 140 per negatif 10. Kita dapat berapa? 14. Ya, kita dapat 14. 14. Ya, 14 kita dapat. Okey, inilah jalan kerja untuk kita kukuhkan sebutan serupa. Nampak ni? Nampak ni kita punya nota ni. Semua tentang sebutan serupa. Sebutan serupa langkah pertama. Langkah kedua sebutan serupa. Langkah ketiga sebutan serupa. Baru langkah keempat ni yang kita belajar masa kelas pertama. Okey. Okey. Untuk yang ambil DLP sebutan serupa ni kita panggil like terms. Like terms. Maksudnya terms yang sama. Macam tu lah. Kalau sebutan tak serupa, unlike terms. Okey. Habis dah untuk sebutan serupa. Jadi untuk sebutan serupa kita dah kukuhkan. Jadi sekarang ni kita pergi pula kepada kelas ketiga. Kelas ketiga iaitu pada minggu lepas. Minggu lepas. Kelas ketiga, apa yang kita belajar? Kita belajar apabila melibatkan kurungan. Kita punya ada kurungan pula. Persamaan kita, soalan kita ada kurungan pula. Kurungan tu maksud dia apa kurungan tu? Darab. Ya,
Kurungan tu maksudnya dia darab. Jadi semua orang kena salinlah yang cikgu tulis dekat depan ni. Kurungan tu maksudnya darab. Jadi sebelum kita pergi kepada kita punya pengukuhan, kamu kena faham darab ni boleh datang dalam 3 keadaan. Nombor, darab, nombor. Tu yang pertama. Yang kedua, dia datang dalam keadaan huruf, darab, huruf. Okey. Jadi huruf dipecah pula. Yang pertama, kita pergi kepada huruf yang sama. Huruf sama. Yang kedua, kita pergi kepada huruf berbeza. Okey. Inilah kita belajar pada minggu lepas. Inilah kita belajar pada minggu lepas. Okey. Jadi, sebelum kita pergi kepada apa yang kita nak belajar pada minggu ni, cikgu kena kukuhkan untuk minggu lepas. Sebab apa? Sebab dia ada kurungan ni. Dia ada kurungan. Dia ada kurungan. Dia ada kurungan. Jadi, kalau cikgu tak kukuhkan, cikgu tak kukuhkan sekejap, macam mana nak buat nanti? Okey. Jadi, kita pergi kepada pengukuhan untuk kalau ada darab. Okey, jadi tengok dekat depan. Okey, sekarang ni kelas ketiga. Cikgu kukuhkan untuk apa? Darab. Yang pertama-tama sekali, kurungan ni didarabkan dengan apa? Nombor di belakang kurungan. 3, 5 tambah 4A. Okey. Step dia. Step dia. 3 ni kamu bulatkan. Bawa anak panah pergi kepada 5. Kamu tulis 3 darab 5. Tekan kalkulator 3 darab 5 dapat berapa? 15. 15. Pandai, kita dapat 15. Dah selesai yang tu, bawa anak panah pergi kepada nombor seterusnya. Tulis dulu. 3 darab 4A. Sekarang ni, 3 darab 4 dapat berapa? 12. 12. Jadi bila dia 12, jangan tinggalkan kosong. Positif 12. Lepas tu A. Tulislah 12A. Inilah cara kita buka kurungan. Jelas ke untuk cara kita buka kurungan ni? Boleh faham? Boleh. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing kita nak kukuhkan. Kita nak bagi kamu, nak tengok kamu punya buka kurungan tu. Jelas ataupun kurang jelas. Okey, kejap cikgu pilih beberapa soalan. Cikgu tak nak soalan panjang-panjang pun. Kejap Mana soalan tadi tu? Okey, jadi masing-masing tengok apa yang cikgu nak tunjuk. Okey, jadi cikgu akan selesaikan satu soalan. Cikgu akan buat soalan nombor 27. Macam biasa, tengok betul-betul. Lepas ni, sebab apa? Kamu pula akan buat soalan seterusnya. Kita buat satu sahaja soalan. Satu soalan cikgu tunjuk, satu soalan kamu buat. Ini untuk kukuhkan. Okey, jadi cikgu salin balik. Negatif 7 dalam kurungan negatif 1 tambah 3A. Tutup kurungan. Sama dengan 5, buka kurungan 3 tolak 5A. Okey, jadi kita pergi kepada soalan nombor 27. Macam mana nak buat dia? Buka je lah kurungan. Fokus kita dekat soalan ni adalah buka kurungan. Negatif 7 ni cikgu bulatkan. Bawa anak panah pergi kepada negatif 1. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator. Negatif 7 darab negatif 1 dapat berapa? 7. 7. Okey, salinlah 7. Nampak? Selesaikan satu-satu. Selesaikan satu-satu. Cikgu bawa pula anak panah pergi kepada nombor seterusnya. Tulis negatif 7 dulu. Darab 3A. Yang kamu kena selesaikan nombor dulu. Tekan kalkulator negatif 7 darab 3 dapat berapa?
Negatif 21A. Ya, negatif 21. Lepas tu dia ada A, barulah kamu tulis A dia. Sama dengan. Sama dengan. 5 ni cikgu bulatkan. Bawa anak panah pergi kepada nombor yang pertama. 5 darab 3. 5 darab 3 dapat berapa? 15. 15. Okey. Kemudian dah selesai nombor pertama. Bawa pula pergi kepada nombor kedua. 5 darab negatif 5A. Selesaikan nombor dulu. 5 darab negatif 5. Dapat berapa? Negatif 25. Negatif Ya, 25. pandai. Kita akan dapat negatif 25. Jangan lupa dia ada A. Jadi kita tulislah negatif 25A. Jadi kalau kita tengok, dekat belah bawah ni sama macam tadi kita buat. Cumanya cikgu tambah apa kat sini? Cikgu tambah kurungan. Jadi cikgu nak kamu faham betul-betul. Jelas ke macam mana cikgu buka kurungan tu? Boleh faham kah? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi bila cikgu dah buka kurungan, untuk yang confuse tentang sebutan serupa, kita bulatkan. Cikgu selesaikan. Negatif 21A yang ada huruf A, cikgu bulatkan warna biru. Yang tiada huruf, cikgu bulatkan warna hijau. Lepas tu, cikgu bahagikan pula. Sini adalah tempat di kiri. Sini adalah tempat di kanan. Jadi, bila kita ada dekat kiri, kita nak ada huruf sahaja. Kita nak ada huruf sahaja. Negatif 21A dia dah memang di kiri. Jadi, kita tulis balik negatif 21A. Kita tengok pula di kanan. Kita tengok pula di kanan. Di kanan ni negatif 25A. Kita pindahkan daripada kanan pergi kiri. Kita tengok negatif 25A. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Ya, dia jadi Positif. positif 25A. Salin tahu ni sama dengan 15. 15 di kanan. Salin balik 15. Sekarang ni, sebab apa? Sebab 15 ni dah memang duduk belah kanan. Nombor sahaja duduk belah kanan. Yang tak ada huruf. Jadi 7 ni dari belah kiri. Jadi kita kena alih. 7 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Negatif 7. Barulah kita selesaikan sebutan serupa. Sekarang tekan kalkulator. Negatif 21. Positif 25. Dapat berapa? 4A. Ya, kita dapat 4A. Sama dengan 15 tolak 7 dapat berapa? 8. Ya, kita dapat 8. Jadi 4 ni dia duduk sebelah A. 4 ni duduk sebelah A. 4 kita nak pindahkan ke sebelah. Darab. Darab jadi? Bahagi. Ya, dia jadi bahagi. Dekat sini kita dapatlah 8/4. 8 bahagi 4 dapat berapa? 2. 2. Okey. Inilah kita dah selesaikan dah. Soalan nombor 27. A tu sama dengan 2. Ada soalan tak nak tanya masa dekat cikgu buat dekat soalan nombor 27 ni? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Sebab apa? Sebab kamu nak buat soalan yang seterusnya pula. Kamu buat pula soalan nombor 26. Okey, berdasarkan apa yang cikgu tunjuk contoh dekat 27, buat slow-slow. Jangan buat laju-laju. Bila kita buat laju-laju, kita cuai. Kita buat slow-slow, buat perlahan. Buat nombor 26 berdasarkan contoh yang cikgu tunjuk dekat 27. Boleh ke? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, cuba buat lepas tu hantar dekat WhatsApp. Cikgu, Ya? ni tak nampak soalan cikgu. Tak nampak soalan? Ni nombor 26 nampak? Nampak. Okey.
Okey, bagus. Wow, dah ada yang dah dapat jawab. Bagus. Pandai. Okey, cikgu tunggu Jangan laju-laju bawa jawab relax-relax. Tapi jangan relax sangat. Kita masa bergerak ni. Bagus. Okey. Siapa-siapa yang ada soalan nak tanya cikgu, boleh tanya cikgu Bagus, ramai yang dah hantar. Okey, bagus. Cikgu check Okey, bagus. Jangan apa orang kata, jangan apa, kalau salah ke, hantar je dekat cikgu. Wow, macam mana buat HJT tu? Okey, bagus. Okey, lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Bagus, pandai.
Oh, ada HD. Okey. Jadi habis sudah masa, masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 26. Ramai yang betul. Bagus, cikgu suka. Okey, boleh ke cikgu teruskan untuk buat soalan 26? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi kita tengok kepada soalan nombor 26. Tengok betul-betul. Kalau tak faham, bagi tahu terus. Sebab apa? Sebab kita nak pergi kepada soalan yang level up sikit lepas ni. Tak susah, dia cuma level up. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan 26. 2 dalam kurungan X tambah 8. Tutup kurungan sama dengan negatif 3. X tambah 3. Okey. Jadi sekarang ni dia tulis huruf X sahaja. Maksudnya ada nombor berapa depan huruf X tu? 1. Ya, dia ada nombor 1. Dia ada nombor 1 dekat depan X ni. Jadi kita tulis sahaja. Okey, sekarang ni cikgu bulatkan nombor 2. Bawa anak panah pergi dekat 1X. 2 darab 1X. Okey, tekan kalkulator. Ataupun tak nak tekan pun tak apa. 2 darab 1 dapat berapa? 2X. Ya, kita akan dapat 2X. Okey, kita pergi pula kepada anak panah yang berikutnya. Kita pergi pula 2 darab 8. 2 darab 8 dapat berapa? 16. 16. Ya, kita dapat 16. Sama dengan kita selesaikan pula yang di kanan. Negatif 3. Negatif 3 darab 1X. Kod lah kamu nak tekan kalkulator. Tekanlah. Kalau tak nak, okey, negatif 3 darab 1 dapat berapa? Negatif 3X. Ya, negatif 3. Lepas tu X jangan lupa salin. Bawa pula anak panah pergi kepada nombor berikutnya. Negatif 3 darab 3. Negatif 3 darab 3 dapat berapa? 9. Negatif 9. Ya, kita akan dapat negatif 9. Selesailah kita buat kurungan dekat situ. Dah selesai dah kita buat kurungan. Jadi itu sahaja. Okey, jadi kita pergi kepada bulatkan sebutan serupa. Cikgu bulat warna biru untuk ada huruf. Dan cikgu bulatkan warna hijau untuk yang tiada huruf. Selesai dekat sini. Cikgu bagi kamu nampak mana satu bahagian kanan, mana satu bahagian kiri. Ini adalah bahagian kiri, ini adalah bahagian kanan. Yang ada nombor duduk belah kiri, kita ada 2X dekat sini, kita tulis 2X. Yang belah kanan kita ada negatif 3X. Kita kena pindahkan negatif 3. X negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Ya, dia akan jadi positif 3X. Kita dah selesaikan dah untuk yang ada huruf. Sama dengan yang belah kanan, negatif 9. Yang tak ada huruf duduk kanan. Yang tak ada huruf duduk kanan. Negatif 9, kita salinlah negatif 9. Okey, yang ni positif 16, dia duduk kiri. Kita kena pindahkan dia pergi kanan. Positif. Pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. Bagus, pandai. Sekarang kita dah samakan. Jadi bila kita dah samakan, apa yang kamu kena buat? Kita kena selesaikan. Kita tambah atau tolak. Sini ada 2, sini ada 3. 2 tambah 3 dapat berapa? 5X. 5X. Pandai. Okey, negatif 9 dengan negatif 16 dapat berapa? Negatif 25. Ya, negatif 25. Sekarang ni, nombor dengan huruf dia duduk sebelah-sebelah. Kita nak X ni sahaja. Jadi kita kena pindahkan 5 ni ke sebelah sana. Jadi bila kita nak pindahkan 5 ni ke sebelah sana, kita kena faham. Darab pindah ke sebelah dia. Jadi bahagi. Dekat sini kamu tekan negatif 25 per 5 dapat berapa? Negatif 5. Negatif 5.
Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Jawapan dia negatif 5. Ramai yang dapat jawab dengan betul. Tahniah cikgu ucapkan. Okey. Jadi untuk yang salah, untuk yang ada masalah, cikgu bagi masa 1 minit untuk salin balik. Lepas tu kita akan pergi kepada kelas kita yang hari ni punya topik. Okey, dah habis salin dah. Boleh cikgu teruskan? Boleh ke cikgu teruskan? Boleh. Okey, bagus. Okey, ini kelas ketiga. Kelas ketiga. Kita kan ada 4 kelas. Kita kan ada 4 kelas. Jadi kelas keempat. Kelas keempat. Apa yang kita nak belajar pada kelas keempat? Kelas keempat ni, apa yang kita nak fokuskan adalah tentang melibatkan pecahan. Bila cikgu cakap pecahan, maksudnya kamu kena faham sesuatu. Pecahan tu di dalam keadaan bahagi. Di dalam keadaan bahagi. Sekarang ni, cikgu nak soal kamu, bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Ya. Okey, bahagi pindah ke sebelah jadi darab. Jadi kelas keempat adalah melibatkan pecahan. Mana pecahan tu? Okey, kalau kita tengok dekat worksheet yang cikgu suruh kamu print, semua ada pecahan. Semua ada pecahan. Maksudnya semua dalam keadaan bahagi. Semua dalam keadaan bahagi. Senang je nak selesaikan. Senang je nak selesaikan. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Jadi masing-masing boleh tengok cikgu punya cara penyelesaian. Yang pertama sekali kita faham. Kita faham tak nak bahagi. Kita tak nak bahagi. Jadi bila kita tak nak bahagi, kita kena hilangkan pecahan. Hilangkan pecahan. Jadi nak hilangkan pecahan ni macam mana? Okey, kamu kena ingat satu benda. Kamu kena ingat satu benda. Kalau cikgu bercakap tentang pecahan, kalau cikgu bercakap tentang pecahan, kamu ingat satu rule sahaja, bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi cikgu tulis soalan nombor 10 ni, tengok betul-betul cara cikgu selesaikan. Okey. X tambah 2 per dengan X tambah 3 sama dengan 4. Untuk memudahkan urusan kita, kita nak buang bahagi. Kita nak buang bahagi. Jadi cikgu nak kamu faham satu benda. A per 3 sama dengan 7. Cikgu tengok A per 3 ni mana yang kena pindah? Yang atas ke yang bawah? A ke 3 yang kena pindah? Salah. 3 yang kita pindah. 3 yang kita kena pindah, bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Ini konsep dia. Ini adalah konsep dia. Jadi bila di dalam keadaan pecahan yang hanya boleh dipindahkan adalah yang belah bawah.
Yang belah bawah. Yang atas tak boleh dipindahkan. Ingat tu. Cikgu ulang lagi sekali. Tengok ni. Soalan kita sekarang adalah A/3. A/3. Jadi, dia sekarang ni adalah yang hanya boleh dipakai, yang boleh diguna pakai untuk konsep bahagi ni adalah 3. Yang belah bawah. 3 tu sahaja yang bila pindah ke sebelah sana, dia jadi bahagi, jadi darab. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi sekarang X tambah 2 per X tambah 3. Kamu nak kena pindah yang mana? X tambah 2 yang atas ke X tambah 3 yang bawah? X tambah Bawah. Ya, pandai. Kita kena pindahkan yang bawah. Okey, kita tengok. Kalau A/3, dia ada satu sahaja nombor. Dia ada satu sahaja nombor. Sekarang ni dia X/3. Kamu jangan pindahkan satu-satu. Kamu jangan pindahkan X sahaja. Kamu jangan pindahkan 3 sahaja. Kamu kena pindahkan dua-dua. Jadi senang cerita kita buat apa? Kita buat kurungan. Kita tak nak bagi dia berpisah. X tambah 2 ni jangan pisah. Dia adik-beradik. X tambah 3 ni jangan pisah. Dia adik-beradik. Jadi bahagi, pindah ke sebelah, dia jadi darab. X tambah 2 sama dengan, untuk darab, buat sahaja kurungan 4 dalam kurungan X tambah 3. Inilah cara nak selesaikan dia. Inilah cara kita nak bagi nampak bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Bila dia dalam keadaan pecahan, dia dalam keadaan bahagi. Bila kita nampak dia dalam kurungan, dia dalam keadaan darab. Itulah apa yang cikgu maksudkan. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Sekarang kita selesaikan. Untuk sampai sini kita buka lah kurungan ni. Kurungan ni tak ada apa-apa kat belakang. Kita buka saja. X tambah 2 kita buka je. Untuk kurungan ni kita buka. Sebab tu cikgu recap balik. Cikgu refresh balik cara buka kurungan. 4 darab X. 4 darab 1X. 4 darab 1X. Ya, kita akan dapat 4X. Lepas tu bawa pula 4 darab dengan 3. 4 darab 3 dapat berapa? 12. 12. Maksudnya 12. kita kena tulis positif 12. Yang ni yang cara buka kurungan ni kelas ketiga. Yang ini yang belah bawah ni kelas kedua. Sebutan serupa. Yang ada X cikgu bulat warna biru. Yang ada X cikgu bulat warna biru. Yang tiada X, yang tiada huruf cikgu bulat warna hijau. Yang tiada huruf cikgu bulat warna hijau. Konsep yang sama. Yang ada huruf pindahkan ke sebelah kiri. Mana kiri dia? Ini kiri dia. Ini kiri. Ini kanan. Jadinya 1X dah memang duduk belah kiri. Jadi kita tinggalkan dia belah kiri. Yang kita kena pindahkan adalah 4X. 4 ni positif ke negatif? Positif. Positif, pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 4X. Sama dengan kita cari pula yang tiada huruf 12 dekat kanan. Jadi kita pindah, kita letak sahaja 12. 2 dekat kiri, 2 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif 2. Jadi sampai sini kita selesaikan macam tadi. 1 tolak 4 dapat berapa? Negatif 3. Negatif 3X. Sama dengan 12 tolak 10 dapat berapa? 12 tolak 10 dapat berapa? 12 tolak 2 silap. 12 tolak 2 dapat berapa? 10. 10. Ni negatif 3. Darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. 10 per negatif 3. 10 per negatif 3 ni kalau kamu buat sampai sini sahaja pun betul dah. Buat sampai situ sahaja. Kenapa? Sebab kalau kamu tekan kalkulator 10 bahagi negatif 3, kamu dapat jawapan dalam keadaan perpuluhan. Cikgu tak nak jawapan dalam keadaan perpuluhan.
Okey. Okey, okey. Okey, masuk mana? Kat luar ada ke? Okey. Jadi dekat sini kita ada soalan tak, soalan nombor 10 ni? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan 11. Okey, bagus. Dah ada yang dah dapat. Okey. Okey, cikgu bagi masa buat relax, fahamkan. Okey, bagus. Okey, cikgu tengah check sorang-sorang.
Okey, bagus, bagus. Cikgu bagi lagi 2 minit. Cikgu bagi lagi 2 minit. Okey. Cikgu tunggu dekat WhatsApp tau. Buat jawapan ni dalam keadaan pecahan tau. Jawapan ni dalam keadaan pecahan. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Sebelum hantar gambar cikgu punya kamera tak ada lah. Okey, dapat buat tak ni? Dapat. Okey. Okey. Lagi 1 minit. Lagi 1 minit. Lepas ni cikgu akan tunjukkan soalan 11 macam mana nak selesaikan. Kita akan tengok macam mana nak selesaikan. Okey. Boleh ke cikgu mula selesaikan? Boleh. Okey. Okey. Syahmi dah hantar dah Syahmi? Okey. Okey, jadi boleh tengok macam mana cikgu selesaikan soalan 11. Boleh tengok macam mana cikgu selesaikan soalan 11. Okey, yang mana rasa susah? Yang mana rasa confuse? Apa yang cikgu ajar hanya di step ini sahaja. Okey, fokus dekat kotak yang cikgu bulatkan, cikgu petakkan warna biru. Sebab apa? Sebab yang bawah-bawah tadi macam kita selesaikan yang tadi. Okey, jadi kita fokus kepada kotak tu. Okey, kita tengok kepada nombor 11. Okey, tengok kepada nombor 11. 2x tolak 9 per 3x tolak 2 sama dengan negatif 3. Okey, kita sekarang ni kita nak hilangkan pecahan. Baca balik nota kita. Kita nak hilangkan pecahan. Sekarang ni di dalam keadaan pecahan tau. Di dalam keadaan pecahan. Jadi bila dia dalam keadaan pecahan, kita nampak ni. Kita nak pindahkan dia. Bila kita faham di dalam keadaan pecahan, maksudnya tengok balik nota cikgu. Bahagi pindah ke sebelah jadi darab. Itu nota yang pertama. Nota yang kedua, yang hanya dipindahkan hanya nombor bawah. Hanya nombor bawah. Jadi bawah dia ada 3x tolak 2. Kamu tak boleh pindahkan tolak 2 sahaja. Kamu tak boleh pindahkan 3x sahaja. Kamu kena bawa semuanya. Sebab apa? Sebab kalau kita pindahkan negatif 2 sahaja, dia masih lagi dalam keadaan pecahan. Dia akan jadi negatif 9 per 3x. Kita tak nak pecahan ni. Kita tak nak pecahan ni. Jadi bila kita tak nak, kita kena bawa pindah dua-dua. Sampai situ jelas ke? Boleh faham ke sampai situ? Boleh. Okey. Okey, sekarang ni daripada bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Kita pindahkan 3x tolak 2 pergi ke sebelah. Dia jadi macam mana? 2x tolak 9 sama dengan negatif 3 dalam kurungan 3x tolak 2. Itu sahaja perbezaan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Jelas. Boleh. Okay, yang lain baru 2 orang baru faham. Mana yang lain ni? Boleh faham ke yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu pergi pula.
Bila selesaikan belah bawah ni macam tadi. 2x tolak 9. Salin balik sebab apa? Sebab fokus kita dekat sini kita nak buka kurungan. Negatif 3. Negatif 3 darab 3x. Darabkan dulu. Negatif 3 darab 3. Negatif 3 darab 3 dapat berapa? 6. Salah. 9. Negatif 9x. Ya, kita dapat negatif 9x. Okey. Kemudian kita buat pula nombor 2. Negatif 3 darab negatif 2. Tekan kalkulator. Negatif 3 darab negatif 2. 6. 6. Jadi bila 6 sahaja dia adalah positif 6. Ini sebutan serupa. Macam sebutan serupa tadi. Cikgu bulatkan yang ada huruf. Lepas tu yang tak ada huruf cikgu bulatkan warna lain. Warna hijau. Ini kiri dia. Siapa yang tak dapat sila salin tau. Bahagian kiri. Yang mana? Ini kiri. Ini adalah kiri. Yang ini adalah kanan. Ini adalah kanan. Jadi yang ada huruf mesti duduk belah kiri. Sekarang ni 2x ni dah memang dekat kiri. Jadi kita salin sahaja 2x. Negatif 9x dia ada kat kanan. Jadi kita kena pindahkan. Nak masuk ke kiri kita tengok simbol dia. Negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Apa? Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif 9x. Okey, yang tiada huruf pastikan duduk belah kanan. 6 ni dah memang duduk belah kanan. Jadi kita tulis 6. Kita salin balik. Negatif 9 dia duduk belah kiri. Kita kena pindahkan dia ke kanan. Negatif pindah ke sebelah. Dia jadi positif. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham ke? Yang lain mana? Mana yang lain? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Jadi kita tinggal tambah. 2 tambah 9 dapat berapa? 11x. Ya, 11x. Sama dengan 6 tambah 9 dapat berapa? 15. 15. Pindahkan 11 darab. Pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 15 per 11. Inilah jawapan nombor 11. Aziz betul tak Aziz? Betul. Okey, bagus. Yang lain macam mana? Boleh faham ke yang lain nombor 11? Boleh. Boleh. Okey, siapa nama? Durani kot. Durani dapat tak nombor 11? Dapat. Okey, bagus. Wafi Yudin dapat tak Wafi Yudin? Dapat. Okey. Bagi siapa yang tak dapat, bagi siapa yang confused, sila salin balik. Sila salin balik apa yang cikgu tunjuk dekat depan. Tak ada apa-apa yang berubah pun. Tak ada apa-apa yang berubah pun. Yang lainnya dekat cikgu petakkan warna biru ni. Itu sahaja. Okey, jadi kita teruskan kepada level yang seterusnya. Boleh ke? Boleh. Okey. Jadi sekarang kita tengok kepada level yang seterusnya. Kita tengok soalan nombor 1. Kita tengok soalan nombor 1. Okey. Bila kita tengok soalan nombor 1, yang tadi tengok kepada soalan tadi. Soalan tadi ni satu belah sahaja ada pecahan. Sekarang soalan ni dua-dua belah ada pecahan. Dua-dua belah ada pecahan. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana tu? Jadi kita nak hilangkan pecahan, kita guna darab silang. Darab silang. Macam mana boleh timbulnya perkataan darab silang ni? Macam mana boleh timbulnya perkataan darab silang ni? Okey, jadi cikgu tuition. Kata kat dia nak jumpa cikgu tuition. Panggil warden lain lah.
Okey, kita pergi kepada nombor 1. Kita pergi kepada nombor 1. Okey, darab silang. Okey. Darab silang bermaksud apa? Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Jadi sekarang ni kamu tengok dekat depan. Macam mana nak hilangkan bahagi ni? 5x tolak 2/3 sama dengan 4x tambah 1/2. Macam mana nak buat? Okey, darab silang. Yang ini kita pindahkan 3. Kenapa kita pindahkan 3? Kan tadi kita cakap bawah bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Jadi kita pindah ke sebelah sana. Macam mana kurungan dia? Dia akan jadi 3 darab dengan dalam kurungan. Kita buat kurungan. Kita nak bagi senang. Sebab apa? 3 tu bukan sahaja darab dengan 4x. 3 tu bukan sahaja darab dengan 1. Dia darab dua-dua. Sebab itulah kita buat kurungan. Sama dengan 2. 2 ni bahagi. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Jadi sekarang masing-masing boleh tengok dekat depan. Bahagi kita pindahkan belah bawah sahaja. Jadi kita pindah ke sebelah jadi darab. 2 darab. Bukan darab 5x sahaja. Bukan darab negatif 2 sahaja. Dia darab dua-dua. Dia darab dengan 5x. Dia darab dengan negatif 2. Jadi dekat situ kita buat kurungan. Sebab tu kita belajar. Kurungan maksudnya darab. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Itu sahaja. Itu sahaja. Jadi bila kita tengok yang ni, kita dah boleh selesaikan dah. Yang tadi kita ada buat. Okey, buka kurungan. Tengok, bila ada kurungan, maksudnya 2 ni darab 5x dengan darab negatif 2. Tengok ni. 2 darab 5x. Okey, tekan kalkulator. 2 darab 5 dapat berapa? 10. 10. Dia ada x. 10x. Jadi bila kalau kita tak letak kurungan, maksudnya kita hanya darabkan dengan 5x. Salah. Jadi dia kena darab dengan 2. 2 darab negatif 2 dapat berapa? Negatif 4. Negatif 4. 4. Selesai. Okey, jadi dekat sini kita selesaikan pula 3 darab 4x. 3 darab 4x. Ambil nombor dulu. 3 darab 4 dapat berapa? 12. 12. Dia ada x. 12x. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Jelas. Okey. Bawa anak panah pergi kepada nombor berikutnya. 3 darab 1. 3 darab 1 dapat berapa? 3. 3. Dia jadi positif 3. Sekarang selesaikan macam tadi. Yang ada X kita bulatkan warna biru. Yang tiada X kita bulatkan warna hijau. Jadi yang ada X mesti duduk belah kiri. Ini kiri dia. Ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Jadi 10x ni dia duduk kiri. Jadi kita bubuh sahaja 10x. 12x ni duduk kanan. Jadi kita kena pindahkan. 12 ni positif. Positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif 12x. Sama dengan yang belah kanan nombor 3. Dia ada nombor 3. Salin sahaja nombor 3. Negatif 4. Kita pindah ke sebelah. Negatif pindah ke sebelah, dia jadi Positif 4. positif 4. Selesaikan 10 tolak 12. 10 tolak 12 dapat berapa? 2. Salah. Negatif 2x. Ya, negatif 2x. 3 tambah 4 dapat berapa? 7. 7. Negatif 2 pindah ke sebelah, kita akan dapat 7 per negatif 2. Inilah jawapan dia. Nampak tak? Boleh faham ke yang cikgu tunjuk ni? Jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, jadi masing-masing berdasarkan contoh yang cikgu bagi dekat soalan nombor 1, cikgu nak
Soalan dia patternnya sama sahaja. Kalau kita tengok soalan nombor 1 dengan soalan nombor 2. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan nombor 2. Ikut betul-betul apa yang cikgu tunjuk masa dekat soalan nombor 1. Cikgu tunggu kat WhatsApp cuba buat. Cikgu bagi 5 minit. Yo, dah ada yang dapat buat. Bagus. Pandai. Okey, terima kasih Afif Syahmi. Wow, cikgu dah boleh hantar gambar HD dah. Okey, bagus. Pandai. Okey, buat je Betul ke salah ke tu nombor 2. Okey, cikgu tunggu Lagi 4 minit, relax-relax je. Boleh check balik sebelum hantar. Ya. Okey, lagi 2 minit. Cikgu tunggu. Hantar je.
Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, jadi cikgu akan selesaikanlah soalan dekat depan. Okey, jadi kita tengok kepada soalan nombor 2. Boleh ke cikgu selesaikan soalan dekat depan? Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok macam mana cikgu selesaikan soalan dekat depan. Kamu kena pastikan semua yang cikgu buat pada petang ni semua ada dalam buku tulis kamu. Okey, ni cikgu salin balik soalan ni. Darab silang. Jadi bila kita nak darab silang, kita nak mudah, kita buat apa? Kita buat kurungan dekat atas ni. Jadi senanglah, kita pergi ke sana. Dia akan jadi 5 dalam kurungan 2x tambah 5. 4 pergi ke sana, kita akan dapat 4 dalam kurungan 7x tolak 8. Itu je. Boleh faham ke yang cikgu tunjuk tu? Boleh. Okey. Boleh. Jadi daripada sini cikgu selesaikan laju sikit tau sebab ada lagi satu kita nak selesaikan. Okey. Jadi daripada sini buka kurungan 4 darab 7x. 4 darab 7 dapat berapa? 4 darab 7. 4 darab 7 dapat berapa? Tekan kalkulator. 28X. Ya, kita dapat 28x. Buka pula 4 darab negatif 8. 4 darab negatif 8 dapat berapa? Negatif 32. Ya, sama dengan kita buka pula 5 darab 2x. 5 darab 2x. 5 darab 2 dapat berapa? 10X. Iya. Bawa pula 5 darab 5 dapat berapa? 25. Jadi kita dapat positif 25. Bulatkan yang ada huruf X dengan warna biru. Yang tiada huruf dengan warna hijau. Jadi yang ada huruf kita bulatkan warna biru mesti di kiri. Mana kiri dia? Ini adalah kiri dia. Yang ini adalah kanan. Jadi masing-masing tengok di kiri kita ada 28x. Jadi salin sahaja. Yang kita kena pindah sekarang adalah 10x. 10x ni positif. Ingat tu. Kalau tak nampak simbol maksudnya dia positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 10x. Untuk di kanan kita ada 25. Jadi kita salin sahaja 25. 32 di kiri kita kena pindahkan. Dia negatif 32. Negatif pindah ke sebelah dia jadi? Positif. Ya, dia jadi positif 32. Selesaikan. 28 tolak 10 dapat berapa? 18X. Ya, pandai. 25 tambah 32 dapat berapa? 57. Ya, 57. Pindahkan 18, pindah ke sebelah kita akan dapat 57 per 18. Jadi inilah jawapan kita. Tapi sekarang ni cuba kamu tulis Boleh dalam kalkulator fikirkan. 57 per 18. Dia dapat dalam simplest form. Dia dapat dalam bentuk termudah. Berapa bentuk termudah dia? 19 per 6. Iya, ni jawapan dia. Jadi kalau dah ada kalkulator, tak payah kamu nak bahagi sana, bahagi sini. Kamu tekan je dalam kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator? Kamu tekan macam ni. Tekan 57. Lepas tu kamu cari simbol ABC tu, nanti tekan, dia akan jadi per. Per dengan berapa? Per dengan 18. Jadi bila kamu tekan ni, dia akan jadilah macam ni. 19 per 6. Boleh faham ke yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Jelas ke? Jelas. Okey. Okey. Jadi sebelum kita teruskan kepada lesson kita yang terakhir, sebelum kita teruskan kepada lesson kita yang terakhir,
Okey, dah salin semua? Dah. Okey. Sekejap, Okey. Ego. Okey. Baik, diorang ni terkeluar. Lepas ni kita ada soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir. Okey, jadi untuk soalan yang terakhir, okey, berdasarkan soalan apa yang kamu dah belajar tadi, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan ni. Okey, cikgu tak tunjuk. Ingat kalau ada kurungan kita selesaikan kurungan dulu. Okey, cuba masing-masing buat soalan yang cikgu petakkan ni. Okey, cikgu bagi masa 5 minit. Okey, ada 2 orang dah yang dah dapat jawab. Bagus sangat. Pandai. Buka kurungan dulu. Maksudnya dia dah buat dengan betul. Siapa ni? An Alisara. Bijak. Portia. Bagus Portia. Nampak boleh faham tu. Okey, untuk yang lain, kita bagi lagi 2 minit. Okey, bagus. Ramai yang dah siap.
Okay, lagi 1 minit. Okey, bagus. Nampak boleh faham. Okey, jadi dekat sini cikgu akan tunjukkanlah cara cara menyelesaikan soalan dekat depan. Ramai dah dapat buat. Okey, ni adalah soalan kita yang terakhir. Jadi sebelum cikgu nak buat, cikgu nak masing-masing buka kamera. Okey, masing-masing buka kamera dulu. Okey, jadi masing-masing cikgu nak buka kamera. Kita dah sampai kepada soalan yang terakhir dah. Okey, teman cikgu sikit. Okey, lagi. Buka lagi. Okey, bagus. Cikgu ada wakil ni kelas ni. Portia dengan Alisara. Bagus, cikgu suka. Okey, jadi kita akan teruskan kepada penyelesaian di hadapan. Jangan tutup kamera lagi tau. Kita teman cikgu. Ada lagi 4 minit je kelas kita. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan di hadapan. Untuk siapa-siapa yang rasa confused macam mana nak selesaikan, tengok macam mana cikgu buat. Okey, cikgu akan buat ni, laju sikit. Sebab apa? Sebab takut makan masa kamu. Kod kamu ada nak siap pergi maghrib. Jadi cikgu tak nak ambil masa yang lebih. Okey, cikgu salin soalan. Mula-mula kita buka kurungan 5 darab X, kita dapat 5X. 5 darab 11, kita dapat 55 per 3. Sama dengan 3 darab 1, kita dapat 3. Kita buka kurungan lagi 3 darab X, kita dapat 3X per 2. Inilah step yang pertama. Kita buka kurungan. Jadi ramai yang faham macam mana kita buka kurungan tu adalah cara kita menyelesaikan teknik pendaraban yang kita belajar pada minggu lepas. Sekarang ni teknik untuk kelas ni, kelas yang terakhir adalah menghilangkan pecahan. Jadi kita buat darab silang. 3 yang ni didarab dengan 3 dalam kurungan 3 tambah X. 2 yang ni didarab dengan apa? Didarab dengan 5X tambah 55. Dia jadi macam mana? 5X tambah 55 sama dengan 3 dalam kurungan 3 tambah 3X. Inilah jawapan dia. Tak selesai lagi. Inilah cara kita hilangkan pecahan tu. Jadi kita buka sahaja. Ambil anak panah, pergi kepada nombor yang pertama. 2 darab 5X, kita dapat 10X. 2 darab 55. Cikgu tekan kalkulator. Cikgu tak buat lagi. 2 darab 55. Iya, kita dapat 110. Sama dengan 3 darab 3, kita dapat 9. 9. Iya, 3 darab 3. Lagi sekali, kita dapat 9X. Iya. Yang ada X, kita bulatkan warna biru. Yang tiada huruf, kita bulatkan warna hijau. Yang ada X, kita kena pindahkan belah kiri. Yang tiada huruf, kita kena pindahkan belah kanan. Jadi, kenapa cikgu salin kemas-kemas ni? Cikgu nak suruh siapa-siapa yang tak dapat buat tu salin balik dalam buku. Okey, 10X ni yang ada huruf, dia dah duduk dekat situ. Kita kena pindahkan 9X. 9 ni positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Sama dengan 9. 110 positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 110. 10 tolak 9 dapat berapa? 1X. 9 tolak 110 dapat berapa? Negatif 101. Negatif 101. Dia ada 1. 1 ni kalau kita pindah ke sebelah pun dia dapat juga negatif 101. Inilah jawapan dia. Itulah jawapan terakhir dia. Okey. Jadi inilah jalan kerja dia. Inilah apa yang dah cikgu tunjuk dekat depan. Siapa-siapa yang tak dapat sila salin. Ambil gambar sebab sekarang dah pukul 7.30. Masing-masing pun dah nak siap-siap dah. Okey, jadi macam mana kelas kita pada petang ni? Okey ke semua? Okey. Okey, bagus.
Kalau okey baguslah. Kita dah nak habis dah kelas kita. Nur Insyirah, macam mana Nur Insyirah, boleh faham kelas kita petang ni Insyirah? Boleh. Okey, bagus. Haziq mana Haziq? Cikgu nak tengok sikit muka Haziq. Tak boleh cikgu, saya jual mahal. Aduh. Okey. Jadi sampai situ sahaja dululah kelas kita pada petang ni. Sekarang dah pukul 7.30. Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.